Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Muhammad Yunus Farhan Zaili akan membentangkan mengenai satu tajuk yang berada dalam tugasan 2, iaitu langkah-langkah penyampaian aktiviti PDP. Langkah-langkah penyampaian PDP aktiviti musikal. Jadi tajuk yang saya pilih pada hari ini adalah muzik dan gerakan serta apresiasi muzik. Jadi apa yang kita akan slogan pada hari ini adalah bagaimana guru tu merancang satu proses pengajaran yang baik berlandaskan DSKP yang telah ditetapkan. Dan saya DSKP yang saya pilih adalah DSKP tahun 4, iaitu daripada segi musikal dan juga apresiasi muzik. Jadi kita akan terus ke slide yang seterusnya. Okey, sebelum tu ini adalah slide untuk mengenai diri saya Muhammad Yunus Farhan semua. Okey, jadi di SKP tahun 4 aktiviti musikal, objektif pendidikan muzik tahun 4 KSSR pendidikan muzik tahun 4 bertujuan untuk membolehkan murid mencapai objektif berikut: membaca dan menulis not serta tanda rehatnya, menulis not G, A, B, C dan D pada balok, membaca, menulis dan memahami terminologi serta simbol muzik, mengaplikasikan pemahaman membaca not muzik dalam aktiviti muzik, menyanyikan lagu pusingan dengan pitch yang betul mengikut tempo, mengaplikasikan legato dan staccato dalam nyanyian, memainkan alat perkusi mengikut tempo berdasarkan skor, merancang dan membuat pergerakan berdasarkan yang didengari. Jadi antara banyak-banyak yang dekat sini di SKP ni berdasarkan 2 tajuk yang saya pilih, iaitu muzik gerakan dan juga apresiasi muzik. Ini merupakan salah satu daripada di SKP kita, iaitu merancang dan membuat pergerakan berdasarkan muzik dan yang didengar. Jadi kita akan lihat bagaimana aktiviti-aktiviti yang guru boleh jalankan di dalam bilik darjah untuk mewujudkan satu suasana pembelajaran yang kreatif dan juga menarik. Jadi seterusnya kita akan bergerak ke slide seterusnya adalah muzik dan gerakan. Muzik dan gerakan ini merupakan salah satu daripada beberapa topik yang diberikan, dan inilah yang saya pilihkan. Yang pertama, kita ada strategi pembelajaran kreatif. Apa itu strategi pembelajaran kreatif? Bagaimana seorang guru itu merangka dan merancang aktiviti-aktiviti yang boleh dijalankan di dalam bilik darjah. Yang pertama adalah pendekatan cerita musikal. Okey, pendekatan cerita musikal ni jika kita baca daripada asasnya agak sukar untuk dipahami. Jadi berdasarkan muzik dan gerakan, apakah pendekatan cerita muzik yang dimaksudkan adalah menggunakan cerita berlatarkan muzik untuk menggalakkan pelajar bergerak selaras dengan irama yang didengari. Okey, bila menyebut mengenai pendekatan cerita, jadi bila kita bercakap mengenai cerita, kita memahami jalan cerita sesuatu video lah katakan. Contoh kata seperti satu movie yang ada lagu, kan? Jadi macam mana guru itu nak mengajar ataupun menarik para pelajar supaya mereka bergerak mengikut muzik, mengikut irama. Jadi antara pendekatan yang kita boleh lakukan adalah cerita musikal. Maksudnya seperti teater musikal ke, lakonan yang melibatkan muzik. Jadi pelajar-pelajar boleh menggambarkan sesuatu bunyi-bunyi yang berlaku menggunakan aksi dan juga apa sahaja perlakuan gerak tangan, pergerakan badan. Contohnya, sebagai contoh kita boleh lihat macam bila satu cerita yang menggambarkan mengenai satu situasi yang cemas, mengeluarkan bunyi yang ting 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 sebagai contohnya. Jadi pelajar-pelajar ini akan dipraktikkan oleh guru untuk diceritakan terlebih dahulu. Okey, pada situasi sebegini pelajar perlu menggambarkan situasi yang cemas. Jadi pelajar akan bergerak mengikut situasi tersebut. Sebagai contoh, kita boleh buat bunyi macam pung. Jadi pelajar pun akan tunduk. Jadi dekat situ melatih para pelajar untuk bereaksi dengan bunyi yang berlaku. Okey, seterusnya adalah pembelajaran berasaskan eksplorasi gerakan. Jadi sebelum kita terangkan lebih lanjut, lebih baik jika kita memahami
terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan eksplorasi. Eksplorasi ataupun dalam bahasa Inggeris ini iaitu explore. Explore merupakan satu cara pelajar mengkaji sesuatu input yang ingin dicari. Macam dalam ini adalah berasaskan eksplorasi gerakan. Jadi apa yang dicari adalah berasaskan gerakan. Jadi menggalakkan pelajar untuk mengekspresikan muzik melalui gerakan kreatif. Sama seperti yang tadi. Jadi bagaimana daripada segi muka ke, daripada segi perlakuan tubuh ke. Jadi dekat setiap gaya yang dilakukan itu, bagaimana cikgu itu ingin mempraktikkan ke dalam diri pelajar supaya pelajar memahami satu konteks guru itu sendiri. Okey, kita ke slide yang seterusnya. Langkah-langkah penyampaian. Apa yang dimaksudkan dengan langkah-langkah penyampaian? Bagaimana guru itu merancang suasana aktiviti di dalam kelas. Jadi kat sini saya sediakan 4 langkah. Yang pertama adalah intro dan pemanasan. Bagaimana? Sebagai contoh, sewaktu guru baru mula-mula masuk ke dalam kelas, guru-guru boleh membina semangat pelajar dengan kita membuat seperti aktiviti senam aerobik berdasarkan muzik. Jadi pelajar-pelajar kita sedia maklum, sebelum kita masuk ke kelas mungkin dalam keadaan pelajar itu baru lepas habis kelas lain sebagai contohnya. Jadi pelajar itu berada dalam keadaan ataupun situasi yang letih ataupun suram ataupun sedih. Jadi macam mana bila kita masuk, guru itu masuk ke dalam kelas untuk mengubah suasana yang berada di dalam kelas itu. Inilah ada pendekatan terawal. Yang pertama sekali, guru itu masuk, guru itu duduk, tengok suasana kelas itu bagaimana. Jika suasana kelas itu dalam keadaan yang suram, kita buatlah intro dan pemanasan. Contohnya macam saya masuk ke dalam kelas, saya tengok suasana pelajar semua, belajar dalam keadaan yang mengantuk apa semua. Jadi saya boleh lakukan, sebelum kita memulakan kelas pada hari ini, cikgu nak kamu semua berdiri dan kita buat sedikit aktiviti regangan. Jadi daripada situ mungkin pelajar-pelajar akan tidak nampak apa yang cikgu ingin sampaikan. Jadi bila mereka bergerak mengikut muzik, daripada mereka berada dalam situasi ataupun perasaan yang malas ke, mengantuk ke, sedih ke, mereka akan berubah secara automatik kerana melakukan pergerakan aktiviti, pergerakan fizikal. Bila mereka bangun, mereka menari, mereka menyanyi sambil dengan muzik. Jadi dekat situ para pelajar itu dapat mengubah mereka punya situasi ke arah yang guru inginkan. Jika cikgu itu menginginkan satu situasi yang gembira, kan? Sebagai contoh, kita mahu mengajar, kan? Cikgu mahu mengajar. Jadi bagaimana dia nak mengubah situasi kelas ke arah yang gembira? Pasanglah satu muzik yang gembira. Sebagai contoh, lagu kanak-kanak, lagu-lagu yang bercontohkan, maksudnya tempo lagu tu biarlah laju. Sebab kita, pelajar tadi mengantuk, kan kita nak pasang lagu-lagu yang perlahan, temponya perlahan. Dia akan menambahkan lagi mengantuk mereka adalah. Terutamanya lagi bila melakukan senam aerobik, kita takkan mengadakan kita takkan memasukkan lagu-lagu yang berunsurkan macam unsur-unsur sedih ke, apa orang kata zaman sekarang seperti galau ke, tidak. Jadi kita akan masukkan lagu-lagu yang seperti lagu-lagu yang semangat lah, macam lagu patriotik ke sebagai contoh. Pelajar-pelajar boleh bergerak, maksudnya menghiburkan hati mereka, dalam masa yang sama mencerdaskan minda dan mencerdaskan mereka punya fikiran, macam tu lah. Jadi yang kedua adalah demonstrasi gerakan mengikut irama. Kita dah pasang satu suasana lagu, lepas tu kita kita buat dulu demonstrasi macam mana supaya apa? Supaya pelajar-pelajar tidak berterabur. Ada yang buat macam gini, ada yang buat macam gini. Kan tak cantik, kan? Memanglah betul niat kita asalnya hanya untuk mengubah suasana pembelajaran. Tapi bila kita mewujudkan ataupun kita menjalankan satu demonstrasi sebagai contohnya, lagu ni mula-mula dia burung kakak tua sebagai contohnya. Jadi pelajar pun akan lihat dan tengok daripada situ, macam tu. Kalau burung kita buat gaya burung, kakak kita buat gaya kakak, tua kita tunduk sikit. Jadi semuanya akan berlaku seragam. Kat sini pun dalam masa yang sama akan mengajar pelajar untuk menggambarkan sesuatu secara sama. Maksudnya daripada kelas ni semuanya seragam. Boleh kita kaitkan dengan aktiviti gerakan tadi, kan, yang kita ingin ajarkan supaya mereka telah terlatih untuk
menari dan juga membuat satu aktiviti gerakan secara seragam. Yang seterusnya, ketiga adalah aktiviti perkumpulan dengan tema. Okey, bila kita dah naikkan mereka punya semangat, kita dah tunjuk demonstrasi, maksudnya pemikiran pelajar tersebut sudah pun ada sesuatu yang mereka faham. Okey, konteks pembelajaran kita hari ini berdasarkan gerakan yang diiringi dengan muzik sebagai contoh. Okey, mungkinlah kalau untuk pelajar-pelajar sekolah rendah, mereka tidak boleh berfikir sebegitu, tapi sekurang-kurangnya mereka telah diberi input awal supaya mereka bersedia dan mereka pun telah tengok demonstrasi. Jadi dekat situ wujudnya persediaan daripada diri pelajar itu sendiri untuk meneruskan apa agenda guru ni ajarkan pada hari itu, iaitu aktiviti berkumpulan dengan tema. Okay, kita wujudkan. Contoh kalau kata dalam kelas tu ada 20 orang, kita pecahkan kepada 4 kumpulan. Satu kumpulan ada 5 orang. Okey, tak pun kita nak kecilkan lagi, kita kecilkan lagi. Kita buat berpasang-pasangan ke. Takkan satu pula atas kreativiti guru itu sendiri. Jadi dekat sini bila kita dah wujudkan kumpulan, kita bagi okey. Tema kumpulan yang pertama berdasarkan lagu burung kakak tua. Yang kedua lagu lenggang kangkung. Yang ketiga lagu Gela si Paku Gela. Jadi mereka akan bergerak secara kolaboratif untuk mewujudkan gerakan mereka tersendiri mengikut kumpulan mereka. Dan akhir sekali nanti kita akan buat latihan bebas dan kreatif. Apa dia? Iaitu kita suruh mereka di depan untuk membentang, maksudnya kita untuk mempersembahkan persembahan mereka mengikut kumpulan masing-masing. Daripada situ kita bukan sahaja mengajar mereka topik tersebut, malah kita mengajar juga mereka untuk berfikir sendiri berdasarkan tema yang mereka ingin lakukan. Daripada sini pelajar-pelajar akan merasa kita akan wujudkan pelajar-pelajar yang lebih kreatif dan kritis untuk berfikir dengan lebih luas. Okey, slide yang seterusnya. Okey, tadi kita dah habis bahagian muzik dan gerakan. Seterusnya kita akan bergerak kepada apresiasi muzik. Apa itu apresiasi muzik? Apresiasi ataupun reaksi. Macam mana kita melontarkan reaksi kita berdasarkan muzik-muzik tersebut, berdasarkan bunyi, berdasarkan situasi. Jadi pendekatan visual dan audio. Dekat sini saya terangkan adalah cara guru adalah menggunakan visual iaitu gambaran dan juga audio iaitu bunyi. Bagaimana? Kerana bila kita ingin mendalami sesuatu bunyi ataupun sesuatu perkara, kita perlu melihat perkara tersebut dengan jelas. Yang pertamanya. Dan yang keduanya, kita perlu mendengar apa dia perkara tersebut. Jadi bila kita gabungkan kedua ni, barulah seseorang itu mampu untuk mendalami seni muzik itu sendiri. Jadi pendekatan cerita musikal menggunakan visual seperti image atau video persembahan muzik. Okey, kita tunjuk dulu, kita pasang dekat dalam kelas kita ada slide, kita tunjuk dekat dalam slide. Gunakan laptop kita sebab kita tahu pelajar kita tak boleh nak bawa telefon kan. Jadi kita gunakan laptop kita pancarkan dekat skrin, kita tunjuk dia cerita musikal sebagai contoh. Okey, yang kedua adalah diskusi reflektif. Diskusi reflektif ni membawa maksud mengadakan sesi perbincangan terbuka antara pelajar dan juga guru. Jadi bila kita dah tunjuk tadi, kita mengadakan satu perbincangan. Okey, para pelajar sekalian, berdasarkan video yang cikgu tunjukkan sebentar tadi, apa yang pelajar-pelajar dapat rasakan dan cuba pelajar-pelajar ceritakan daripada diri masing-masing. Jadi pelajar-pelajar tersebut akan mudah menilai apa yang dia orang lihat supaya mereka dari situ kita nak tengok cikgu-cikgu ni boleh tengok pelajar tu faham tak, pelajar tu tahu tak apa yang cikgu cuba nak sampaikan. Okey, yang ketiga adalah penggunaan aplikasi muzik. Jadi bila kita nak mengajar muzik ni, kita tak boleh macam kita mengajar satu bahasa Melayu kan. Maksudnya tidaklah hanya menggunakan papan putih. Jadi kita menggunakan aplikasi muzik. Kalau macam kita tak duduk dalam bilik muzik, kita gunakan aplikasi lah. Sebab teknologi kan zaman sekarang sudah maju, membolehkan pelajar mendengar atau mengakses muzik. Contohnya kita bawa speaker ke supaya bunyi tu boleh speaker dengar. Kalau kita pakai speaker laptop je kan, tak boleh lah pelajar-pelajar nak dengar. Okey, slide yang seterusnya, langkah-langkah penyampaian daripada si apresiasi muzik. Yang pertama adalah pengenalan dan pra-pendengaran. Okey, tadi
Tadi kan kita cakap, maksudnya kita masuk kelas, kita buka asal kan. So masuk-masuk tu sebelum kita nak cerita tu, kita bagi dulu satu penerangan awal. Maksudnya okey, hari ni cikgu nak kamu semua tengok satu video ni, dan nanti cikgu nak tanya seorang-seorang dan ceritakan balik apa yang kamu nampak dan apa yang kamu rasa berdasarkan video yang cikgu nak tunjukkan. Okey, itu yang masukkan dengan pengenalan. Supaya apa? Supaya tidak cikgu masuk-masuk terus buka suruh belajar ni. Belajar tak faham dan belajar tak akan bersedia. Jadi bila kita mahu bertanya semula selepas video dah habis, belajar tak akan bersedia lah. Jadi mereka tidak akan dapat menjawab apa yang cikgu bakal tanyakan. Okey, seterusnya adalah pendengaran aktif. Bila kita sudah kata begitu kan, bila guru-guru sudah kata okey pelajar, nanti lepas habis ni cikgu akan tanya soalan. Jadi mereka akan mewujudkan satu pendengaran aktif. Kenapa? Kerana mereka tahu pelajar-pelajar terutamanya sekolah rendah, mereka akan wujud satu sifat takut. Takut apa? Takut daripada segi mereka tidak dapat jawab soalan guru, mereka akan merasa malu. Jadi bila mereka bersedia, secara automatiknya mereka juga akan membuka pendengaran mereka. Dan itulah yang dipanggil sebagai pendengaran aktif. Yang ketiga adalah diskusi terarah. Apa yang dimaksudkan dengan diskusi terarah? Perbincangan yang berasaskan sesuatu. Maksudnya apa dia? Okay, berdasarkan video tadi, cikgu nak kamu semua ceritakan apa yang kamu faham berdasarkan video tadi sahaja. Itu yang maksudkan terarah. Maksudnya kita hanya berlandaskan video yang kita pancarkan sahaja, bukan berdasarkan video-video yang mereka pernah tengok di rumah dan sebagainya. Dan akhir sekali adalah aktiviti kreatif sebagai respon. Okay, daripada sini nanti kita akan mewujudkan balik satu aktiviti. Okey, daripada cerita ni cikgu nak kamu semua ambil, okey, cikgu agihkan dulu. Okey, dalam contoh kata dalam satu video tu ada banyak bahagian, ada yang tak sedihnya, ada bahagian gembiranya. Jadi kita wujudkan kumpulan, kita bagi, okey, yang bahagian sedih ni kumpulan pertama, kamu kena lakonkan semula. Okey, bahagian sedih ni kita bagi kepada kumpulan kedua, lakonkan semula. Daripada sini kita nak tengok macam mana pelajar tu bereaksi dengan emosi mereka berdasarkan video dan bunyi yang mereka dengar. Daripada situ barulah kita nampak macam mana pelajar itu mendalami sesuatu muzik. Okey, slide yang seterusnya. Okey, kita dah berada di slide yang terakhir, iaitu kesimpulan. Kesimpulannya daripada slide yang saya bentangkan sebentar tadi adalah langkah-langkah penyampaian PDP muzik dan gerakan serta apresiasi muzik ini direka untuk memberi peluang kepada pelajar menghargai muzik secara mendalam, membina keupayaan reflektif dan menghubungkan pengalaman peribadi dengan ilmu baru. Dan ini adalah perkara yang kita simpulkan sebagai asimilasi, di mana pelajar-pelajar sudah ada kemahiran dan pengetahuan sedia ada, dan guru-guru perlulah menambah ilmu baru dan menyuruh pelajar supaya menyeragamkan ilmu baru dan ilmu lama tersebut. Barulah suatu pembelajaran tersebut akan menjadi lebih bermakna. Jadi saya rasa sampai situ sahajalah dahulu perbincangan saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.